Nama saya Nur Azwani binti Syarif. Nama saya Nur Alisha binti Nasir. Nama saya Nurul Hafizah binti Ghazali. Nama saya Zainab Syahira binti Adais. Nama saya Fatin Najwa binti Mat Sofri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Nur Azwani binti Syari mewakili kumpulan saya untuk menerangkan pengenalan mengenai dengan tajuk yang kami pilih, iaitu cabaran dalam kehidupan Muslim. Mengenai elemen-elemen yang berkaitan dengan tajuk ini adalah majoriti penduduk yang beragama Islam adalah lebih ramai berbanding dengan agama lain. Statistik juga telah menunjukkan bahawa jumlah penduduk Islam pada setiap tahun akan berlakunya pertambahan disebabkan wujudnya golongan mu'alaf ataupun saudara baru. Apa saja gelaran yang dilabelkan kepada mereka membawa kepada identiti sebagai seorang Muslim. Kajian ini adalah untuk merungkaikan ataupun mengenal pasti cabaran yang dihadapi dalam kehidupan Muslim pada hari ini berdasarkan senario semasa. Di dalam kajian ini juga turut disertakan dengan langkah yang fleksibel ataupun sesuai untuk dijalankan menangani cabaran-cabaran tersebut supaya ia dapat diselesaikan dengan baik. Oleh itu, masyarakat Islam sewajarnya bersama-sama cuba untuk membuka mata dan menggembeleng tenaga dalam mengatasi permasalahan ini supaya cabaran tersebut dapat dikawal dengan segera. Jika perkara ini dibiarkan akan mengancam kedudukan dan tergugat reputasi golongan Islam. Seterusnya, kita akan ke bahagian cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan Muslim hari ini di slide yang seterusnya. Di sini kita akan membincangkan cabaran-cabaran mengenai tajuk kumpulan kami iaitu cabaran dalam kehidupan Muslim. Oleh itu di sini saya mewakili orang pertama akan mengulaskan mengenai dengan cabaran yang pertama iaitu komitmen dalam institusi kekeluargaan. Setiap ahli keluarga memainkan peranan penting terutamanya ibu bapa. Komitmen ibu bapa sangat penting kerana kurangnya komitmen ataupun kurangnya perhatian terhadap keluarga akan memberi cabaran kepada anak-anak untuk menghadapi kehidupan di luar sana sebagai seorang Muslim. Antara kita dapat ketahui contohnya ibu bapa yang berkahwin secara berlainan agama. Contoh di sini saya letakkan gambar seorang bintang popular iaitu seorang jejaka Islam Melayu berkahwin dengan orang Korea yang bukan beragama Islam sebelum ini. Dan perkara ini secara tidak langsung akan menyebabkan kekeliruan dalam setengah perkara kepada anak-anak ataupun pasangan yang bukan beragama Islam tersebut. Tetapi jika pasangan tersebut dapat menerima ada istiadat sebagai seorang Muslim, perkara ini tidak mungkin menjadi salah satu masalah. Selain itu mengenai bab komitmen ini juga berkaitan dengan kesibukan ibu bapa yang terlalu mengejar harta dunia sehingga lupa untuk menjalankan tanggungjawab. Ini menyebabkan salah satu kegagalan kepada ibu bapa dalam memberi komitmen kepada anak-anak. Anak-anak pada usia kanak-kanak ia dapat dibentuk lagi dan dapat dikawal, tetapi perkara ini dipandang remeh oleh setiap ibu bapa sehingga akan memberi impak yang negatif kepada anak-anak. Contohnya aktiviti solat ataupun segala aktiviti ibadah tidak dijalankan di rumah. Sebentar tadi kita dapat ketahui bahawa yang pertama, perkahwinan berlainan agama
Dan yang kedua adalah disebabkan kesibukan ibu bapa yang bekerja. Dan yang ketiga adalah sikap ibu bapa yang lebih pentingkan kejayaan dalam bidang akademik saja, kejayaan di akhirat tidak difikirkan. Perkara ini secara tidak langsung turut menyebabkan anak-anak lebih berusaha dengan kejayaan di dunia sahaja. Oleh sebab itu, perkara ini tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan umat Islam hari ini kerana kedua-dua skor ini seharusnya seimbang. Seterusnya, saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya untuk terangkan cabaran yang selanjutnya. Okey, cabaran seterusnya ialah ancaman dari golongan liberalism. Punca utama golongan ini terbentuk adalah salah satunya dari anti-hadis. Mereka bersifat Quranism ataupun Quraniun yang hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Mereka menolak hadis secara total. Kerana pada mereka cukuplah kalam daripada ilahi. Kata-kata Nabi Muhammad tidak diperlukan. Walhal, sebagai Muslim, kita hendaklah percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kerana semua wahyu yang diturunkan itu diterangkan semula oleh Nabi Muhammad. Contohnya, seperti cara-cara untuk solat sepenuhnya. Manakala di dalam Al-Quran hanya dikatakan mengenai rukuk dan sujud sahaja. Tiada cara-cara terperinci seperti rukun-rukun solat yang kita ketahui pada masa kini. Kedua, sifat anti-hadis seterusnya ialah mereka tidak memahami istilah dari bahasa Arab. Bagi pandangan golongan anti-hadis, jika seseorang itu memahami bahasa Arab, maka ia tidak lagi perlukan penjelasan lain kerana Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang jelas. Berdasarkan alasan ini, maka Rasulullah tidak diperlukan bagi menjelaskan Al-Quran yang sememangnya sudah jelas. Dan ini adalah pendapat mereka. Bagi mengukuhkan alasan mereka juga, bila berpegang kepada hadis yang berbeza-beza, maka boleh membawa kepada perpecahan umat Islam. Pada dasarnya, golongan anti-hadis tidak mendalami bahasa Arab bagi memahami maksud hadis. Apabila tidak dapat memahami bahasa Arab dengan baik, mereka cenderung menganggap hadis bercanggah dengan Al-Quran. Jadi sebagai contoh, saya boleh bagi golongan anti-hadis ini yang popular di Malaysia ialah Kasim Ahmad. Manakala anaknya pula Siti Kasim yang kini masih ada adalah seorang yang liberal terhadap Islam. Apa yang saya maksudkan dengan anti-hadis adalah punca bagi terjadinya golongan liberal. Jadi seperti contoh, Kasim Ahmad yang mempunyai sifat Quranism menolak terus hadis, menjadikan anaknya terpengaruh dan berfikiran liberal terhadap Islam. Sehingga kini, Siti Kasim mempunyai banyak isu yang ditimbulkan, contohnya menghalang tugas penguat kuasa Jawi dalam melakukan serbuan terhadap pertandingan Ratu Cantik di kalangan transgender. Cabaran terhadap pembangunan tamadun ummah dan kehidupan seseorang Muslim yang ketiga ialah budaya hedonism. Penularan budaya hedonism dalam masyarakat, khususnya buat Muslim, merupakan salah satu cabaran yang besar dan patut dielakkan untuk menghalang perkara tersebut daripada menjejaskan kehidupan Muslim kerana budaya ini boleh melalaikan masyarakat. Hedonism menurut pengertian Kamus Dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Ia berkait juga dengan sikap suka berhibur, suka kepada kehiburan sehingga boleh melalaikan seseorang dari tujuan utama mereka diutuskan di atas muka bumi ini. Gejala keruntuhan akhlak, kelemahan budaya integriti dan pembudayaan ilmu dalam masyarakat merupakan suatu cabaran besar kepada kehidupan Muslim. Terdapat pelbagai punca budaya hedonism ini menular dalam kalangan Muslim pada hari ini. Orang ramai seharusnya tidak memandang remeh dan mengambil mudah terhadap perkara ini kerana sememangnya budaya ini telah menjajah dan menghanyutkan pemikiran serta minda masyarakat Muslim terutamanya kepada golongan remaja. Kurang pegangan agama merupakan salah satu punca terjerumusnya dalam kancah budaya hedonism. Apabila pegangan agama masyarakat Muslim, khususnya bagi golongan muda tidak teguh, mereka tidak akan mendapat
ketenangan jiwa, dan perkara inilah yang akan menyebabkan mereka terjebak dengan budaya hedonisme. Kesan globalisasi dunia tanpa sempadan turut menjadi punca kepada budaya keterlaluan hedonisme, sehingga ada yang menghalalkan cara hidup barat yang sekaligus bertentangan dengan ajaran agama Islam. Budaya hedonisme ini begitu cepat menular dalam kalangan muda, terutamanya yang mudah terpengaruh dengan keseronokan atau aktiviti yang dianggap dapat menghilangkan rasa bosan, terutama remaja yang berada di bandar besar. Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila berlakunya kemunculan pelbagai pusat perjudian dan pusat hiburan. Dengan kemunculan pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian di seluruh pelosok negara bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan, telah menyebabkan budaya hedonisme ini merebak dengan pantas tanpa kita sedari. Apabila masyarakat suka kepada budaya hedonisme, mereka akan menjadi rakyat yang kurang berfikir, dan ini pasti akan memberi kesan yang dalam terhadap pembangunan negara. Keadaan ini juga telah menjadi makin buruk apabila penyalahgunaan dadah berleluasa seperti berleluasanya pengambilan minuman keras. Apabila minda mereka dijajah oleh perkara-perkara yang salah, maka natijahnya akan melahirkan insan yang berfikir dalam kerangka yang tidak Islami. Cabaran dalam kehidupan Islam yang seterusnya ialah gender dijadikan sasaran. Para pejuang wanita menjadikan isu sebagai sasaran. Seperti yang diketahui, di Malaysia terdapat sekumpulan kelompok yang digelar sebagai SIS telah ditubuhkan bertujuan untuk memperjuangkan hak kewanitaan. Di kelompok itu, mereka akan bersama-sama memikirkan cara untuk memperjuangkan hak mereka dan membebaskan mereka daripada penindasan dengan menggunakan nama agama dan syarak. Lebih parahnya, dalam kalangan mereka ada yang menganggap bahawa Islam menindas dan tidak memberikan kebebasan kepada kaum Hawa. Berdasarkan sejarah Islam, hak ke atas kaum lelaki dan wanita tidak pernah menjadi persoalan diskriminasi. Contoh yang boleh diambil adalah seperti di Jazirah Arab. Islam telah menyelamatkan kaum Hawa daripada dijadikan mangsa diskriminasi oleh kaum jahiliyah yang bahkan tidak membenarkan bayi perempuan yang lahir untuk hidup. Mereka akan membunuh bayi-bayi tersebut dengan kejam kerana mereka menganggap bayi perempuan akan membawa sial. Justru Islam bukanlah yang menyebabkan penindasan kepada kaum wanita. Penyebab utamanya ialah kejahilan dalam memahami dan menjalankan syariat itu sendiri. Ini bukan sahaja berlaku dalam Islam, malahan juga berlaku dalam agama lain. Penyebab seterusnya adalah faktor budaya dan amalan masyarakat setempat. Di setengah tempat seperti Afghanistan, wanita perlu memakai budah kerana tinggal di kawasan yang kering, berdebu dan tiada hutan untuk melindungi diri daripada debu-debu dan panas. Masyarakat Eropah juga pernah melakukan penindasan terhadap kaum wanita dan mereka tidak mendapat pembelaan yang wajar. Disebabkan seringnya ditindas, maka timbullah gerakan-gerakan pembebasan wanita di barat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, mereka membuat kesimpulan mengatakan wanita Islam tidak bebas. Mereka melihat menutup aurat itu sebagai sesuatu yang merimaskan dan wanita perlu dibebaskan. Mereka menganggap lebih baik dibenarkan berbikini untuk menyalahkan potensi wanita. Dapat dilihat bahawa wanita seringkali menjadi sasaran diskriminasi, menjadi isu yang besar dalam cabaran kehidupan. Tidak kira agama apa sekalipun, wanita sering diheret dalam permasalahan dan kesannya timbullah gerakan-gerakan untuk menegakkan hak mereka. Ingatlah, Islam mempunyai syariat untuk menjaga sesama umat manusia. Akhir sekali, saya, Fatin Najwa binti Mat Sofri, akan menerangkan cabaran kehidupan Muslim yang terakhir, iaitu kurang penghayatan agama. Penghayatan agama atau at-tadayun dalam konteks Muslim merupakan penghayatan Islam. Perilakuan anak-anak muda di sekolah telah menyumbang kepada masalah tersebut.
walaupun pihak sekolah telah mengadakan aktiviti keagamaan. Aktiviti keagamaan yang dijalankan di sekolah mempunyai masa yang terhad disebabkan kerana para pelajar juga perlu memberi fokus dalam bidang akademik dan juga kurikulum. Maka di sini kita dapat lihat bahawa sikap rakan sebaya juga memainkan peranan dalam mempengaruhi fikiran para pelajar di sekolah. Kita dapat melihat pertapakan anak-anak muda dalam gejala yang tidak berakhlak boleh membawa perilakuan yang tidak moral dan boleh dianggap membawa kepada kes jenayah yang serius seperti dipaparkan dalam akhbar-akhbar adalah seks bebas, pembuangan bayi dan parti liar yang melibatkan dadah. Jika tabiat ini tidak dikawal di peringkat sekolah, maka apabila para pelajar meningkat dewasa, mereka akan terus hanyut dengan perbuatan sebegini sehingga pengakhiran hidup mereka. Seterusnya, guru tidak mampu untuk memberi fokus kepada keseluruhan murid secara terperinci disebabkan jumlah bilangan murid yang ramai. Maka guru-guru hanya mampu untuk memberi pandangan secara rawak kepada semua murid tentang kewajaran penghayatan agama Islam ini dalam diri jika anak-anak muda tidak mampu menyemaikan sikap pengamalan gaya hidup Muslim disebabkan kurangnya pendedahan dari pihak luar. Maka ia akan memberi impak buruk yang besar kepada keluarga, masyarakat dan negara serta mencemarkan nama baik sebagai seorang Muslim. Antara langkah-langkah untuk mengatasi cabaran berkenaan komitmen dalam institusi kekeluargaan adalah semaikan jiwa keibubapaan yang lebih bertanggungjawab. Pertama adalah bimbing pasangan dalam gaya hidup Islam mengenai dengan isu berkahwin dengan pasangan bukan Islam dalam cabaran sebentar tadi. Hal ini kerana pelbagai perbezaan yang perlu ditinggalkan tentang perkara yang melanggar hukum hakam Islam. Contohnya melalui semua pemakaian ataupun sumber pemakanan yang tidak halal. Perkara yang kedua adalah ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh yang terbaik dalam kendalikan keluarga. Pengurusan masa dengan fleksibel antara kerja dengan tanggungjawab terhadap keluarga mestilah seimbang supaya dapat lahirkan keluarga Islam yang terbaik. Selain itu, ibu bapa mestilah ada inisiatif untuk pastikan anak-anak mereka berjaya dalam kedua-dua bidang iaitu duniawi ataupun akhirat. Contohnya, ibu bapa yang mengambil inisiatif dengan menghantar anak-anak mereka ke sekolah keagamaan supaya ilmu agama lebih diutamakan. Contohnya, madrasah. Maka fokus langkah ini amatlah bertepatan dengan isu berkenaan. Langkah yang seterusnya akan diterangkan oleh Alisha. Langkah-langkah mengatasi cabaran. Berbagai pendekatan, usaha dan strategi dakwah boleh dilakukan oleh agensi-agensi agama serta pendakwah masa kini dalam menangani serta menangkis ancaman aliran pemikiran tersebut, sama ada di peringkat kawasan penempatan sehinggalah ke peringkat nasional. Bagi pihak masyarakat, mereka perlu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam daripada guru-guru agama yang mempunyai tawiliyah dan berautoriti. Dengan itu, dapatlah menjadi benteng daripada terpedaya dengan corak pemikiran Islam liberal tersebut. Contohnya seperti Ustaz Abid Liu yang tidak putus-putus menyebarkan dakwahnya sama ada di kawasan lorong yang penuh dengan golongan transgender sehingga ke pusat pelacuran. Pendekatan seperti ini amat mudah untuk diterima oleh semua golongan. Masyarakat juga perlu memainkan peranan yang efektif, sikap accountability pada agama dan ambil tahu, bukan sekadar untuk diri sendiri, malah saling mengingatkan antara satu sama lain tentang bahayanya gerakan ini dan betapa pentingnya untuk kembali dan memahami ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan kita. Terdapat pelbagai cara untuk mengatasi budaya masalah hedonisme ini dalam kalangan masyarakat Muslim
seperti mengadakan gerakan dakwah agama. Tugas dakwah ini merupakan unsur penting dalam ajaran Islam, maka ia tidak boleh dilaksanakan secara terburu-buru dan bahkan memerlukan sokongan dan perancangan yang rapi bagi memastikan objektifnya terlaksana. Antara perkara yang pendakwa boleh lakukan ialah meluaskan skop dakwah mereka terhadap masyarakat Muslim. Hal ini supaya lebih ramai pihak yang akan menerima dakwah yang disampaikan. Yang kedua ialah mengubah cara penyampaian dakwah dengan memasukkan unsur nasihat dan contoh yang baik. Di sini, pendakwah perlulah mengubah cara penyampaian dakwah mereka terhadap golongan masyarakat. Masukkan unsur nasihat dan contoh yang baik agar masyarakat Muslim lebih memahami cara untuk mengelakkan diri daripada terjebak dalam budaya hedonisme pada masa ini. Nasihat yang baik pula melalui seruan secara lemah lembut yang mampu meresap ke hati manusia, seterusnya dapat memahami dan mengambil iktibar tentang apa yang telah berlaku. Para pendakwah juga hendaklah mengetengahkan dakwah yang berkaitan dengan mengapa pegangan agama seseorang mudah luntur dan seterusnya terjerumus kepada perkara yang tidak baik. Selain itu, para pendakwah juga mestilah bijak dalam mengatur strategi untuk memantapkan iman para Muslim, khususnya golongan remaja, dengan menerangkan bahawa agama Islam bukanlah agama yang membebankan, namun sebaliknya, Islam adalah agama yang suci dan menyenangkan manusia. Para pendakwah juga perlu sentiasa bersabar dalam menghadapi cabaran dakwah kerana Rasulullah SAW sendiri pernah menghadapi cabaran dan dugaan yang jauh lebih berat sewaktu memperkenalkan Islam kepada penduduk Mekah. Justeru, gerakan dakwah agama ini adalah sangat penting untuk memberi pendedahan tentang agama Islam yang benar kepada masyarakat, khususnya umat Muslim. Langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan wanita daripada menjadi sasaran agenda adalah dengan memartabatkan kaum wanita ke kedudukan yang sewajarnya dengan memberikan hak-hak yang wajar dimiliki seperti yang dituntut dalam Islam. Langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan wanita daripada menjadi sasaran agenda adalah dengan memartabatkan kaum wanita ke kedudukan yang sewajarnya dengan memberikan hak-hak yang wajar dimiliki seperti yang dituntut dalam Islam. Pertama, isu pemartabatan wanita sebagai usaha-usaha untuk memudahkan wanita memainkan peranan mereka yang pelbagai dalam masyarakat. Faktor-faktor yang meningkatkan dan merendahkan wanita perlulah difikirkan juga. Sebagai contoh, walau pencapaian akademik wanita itu tinggi apabila berhadapan dengan realiti kehidupan. Yang kedua, isu pemartabatan wanita dari aspek dalam keluarga, dalam pembangunan negara dan peringkat global. Pemartabatan wanita tidak sepatutnya hanya melihat wanita sebagai pekerja dalam pembangunan negara, tetapi juga sebagai anak gadis, isteri dan ibu dalam keluarga. Di peringkat global pula, pemartabatan wanita dikatakan merujuk kepada penampilan wanita, di mana martabat wanita dikira tinggi sekiranya mereka memenuhi kriteria seperti bilangan wanita yang berkuasa lebih tinggi, lebih ramai. Jadi, kita perlulah mengurak langkah agar para wanita dapat memenuhi kriteria yang disebut supaya dapat memartabatkan wanita. Walau bagaimanapun, Malaysia telah memberikan hak-hak yang sewajarnya kepada wanita. Walau ada kekurangannya, namun kaum wanita masih berpeluang untuk memajukan diri tanpa perlu mengorbankan prinsip dan identiti mereka. Kedudukan wanita di Malaysia lebih baik jika dibandingkan dengan kedudukan wanita di negara jiran. Langkah terakhir untuk mengatasi cabaran dalam kehidupan Muslim adalah mendidik agama Islam secara formal, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dari peringkat awal dalam pelajaran. Pendidikan Islam merupakan didikan yang tidak dihadkan kepada umur tertentu maupun disyaratkan ke atas orang yang tertentu, malah boleh diamalkan sepanjang hayat oleh setiap masyarakat.
Pendidikan Islam yang formal secara mendalam dari segi memperbanyakkan program-program dialog dan perbincangan bersama tokoh-tokoh agama merangkumi masyarakat Muslim terutamanya kepada anak-anak muda. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab dalam memperkasakan serta menyeragamkan lagi mata pelajaran agama-agama di setiap sudut institusi pendidikan seperti taska, tadika, peringkat sekolah dan di institusi pengajian tinggi awam. Pelajaran yang disampaikan oleh guru dan pensyarah kepada pelajar haruslah seimbang kerana keperluan fitrah manusia meliputi aspek material dan spiritual. Hal ini demikian dapat mengasah nilai aspek kepimpinan, berpengetahuan dan berkemahiran serta kepribadian yang baik dalam diri pelajar. Seterusnya, pendidikan Islam yang tidak formal kepada masyarakat awam haruslah dititikberatkan. Kementerian Agama Islam Malaysia haruslah memanfaatkan institusi masjid dan surau sepenuhnya sebagai pusat penyebaran ilmu agama Islam. Hal ini demikian akan melahirkan pembangunan masyarakat yang akan menyumbang kepada tamadun bangsa, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia serta kesejahteraan abadi di akhirat. Akhir kata, penghayatan agama haruslah ditekankan bagi menyelesaikan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada hari ini dalam mendidik masyarakat Islam dalam pendidikan Islam secara formal. Nur Azwani binti Syahari selaku ahli kumpulan ini mengenai rumusan yang saya dapati melalui tajuk kajian ini adalah saya ketahui pelbagai liku cabaran dalam kehidupan seorang Muslim hari ini serta untuk mengatasi cabaran tersebut bukanlah satu perkara yang mudah. Tak dapat dinafikan juga bahawa apa yang saya katakan di slide sebelum ini, liku cabaran, ini sebenarnya salah satunya bermula daripada komitmen ahli keluarga itu sendiri kerana kebanyakan ibu bapa tidak mengambil berat berkenaan dengan perkara sedemikian. Melalui dapatan kajian yang saya dapati, anak-anak muda Muslim hari ini tertarik kepada langkah yang mengikuti peredaran zaman, maka perkara berkenaan seharusnya ditonjolkan supaya anak muda semakin berminat untuk mengaplikasikan pendirian agama Islam dalam kehidupan. Seperti yang saya huraikan melalui slide sebelum ini mengenai menyemai sifat keibubapaan yang lebih tegas dalam memberi didikan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak mudah putus asa untuk menjadi mukmin yang berjaya. Selain itu, saya juga dapat merumuskan bahawa hubungan kerapatan ibu bapa dengan anak-anak amatlah digalakkan supaya mudah untuk berkongsi masalah yang dihadapi kepada ibu bapa. Setakat ini saja rumusan yang saya dapati dalam kajian ini dan akan diteruskan oleh rakan saya yang lain pula. Saya Nur Alisha binti Nasir, nombor metrik 2021122177 akan membuat rumusan ringkas daripada tajuk yang dipilih. Tajuk saya ialah ancaman daripada golongan liberalism yang merupakan cabaran kepada Muslim pada masa kini. Kesan daripada ancaman ini saya lihat Muslim semakin terpesong akibat dari kefahaman yang lebih terbuka dan progresif daripada kalangan liberalism ini. Dengan adanya pelbagai sosial media, maklumat yang disebar tanpa kawalan mampu tersebar pantas kepada Muslim di luar sana. Jadi, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah lebih berhati-hati. Semak dahulu kesahihan sesuatu maklumat yang disampaikan. Justeru, umat Islam wajib bangkit dengan ilmu dan wajib beramal dengan tuntutan Allah serta perlu segera kembali mempertahankan kedaulatan Islam.
Hasil daripada kajian ini dapat saya simpulkan bahawa cabaran berkaitan tentang budaya hedonisme adalah agak berleluasa dalam negara kita dan memberi impak yang negatif terutamanya kepada masyarakat Muslim. Oleh itu, kita hendaklah cuba mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan budaya-budaya luar yang mampu melunturkan agama kita sendiri. Pada pandangan saya, jika budaya hedonisme ini tidak dibendung, ia akan membabitkan masalah yang lebih besar seperti rogol, pembuangan bayi dan seks bebas. Tambahan pula, pelibatan masyarakat khususnya para remaja dalam budaya keseronokan ini adalah kerana mereka terpengaruh dengan budaya barat. Selain itu, saya berdapati bahawa hal ini menjadi semakin rumit apabila mereka yang terjebak ini adalah seseorang yang lemah pegangan agama ataupun kurang ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam yang benar. Mereka juga kurang kefahaman tentang keburukan amalan hedonisme. Pengetahuan yang cetek akibat kurang membaca akan menyebabkan mereka tidak mampu menilai kesan buruk budaya tersebut terhadap diri sendiri. Namun begitu, cabaran budaya hedonisme ini dapat ditangani jika pihak yang bertanggungjawab bersama-sama berganding bahu dalam membanteras hal ini sebelum ianya menjadi semakin buruk dan boleh mengancam keamanan masyarakat Muslim pada masa akan datang. Antara langkah yang telah saya kaji dan sesuai untuk membendung budaya barat ini daripada berleluasa adalah dengan mengadakan gerakan dakwah agama dalam kalangan masyarakat Muslim. Hal ini adalah untuk bertujuan memberi ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang agama Islam dan perkara-perkara yang wajib dielakkan sebagai seorang Muslim. Para pendakwah terutamanya hendaklah bijak dalam menyampaikan dakwah seperti memberi contoh yang baik dan menerangkan perkara berkaitan dengan jelas agar masyarakat Muslim lebih memahami tentang kesan negatif budaya hedonisme ini terhadap kehidupan mereka. Kesimpulannya, kita hendaklah cuba mengubah diri kita ke arah yang lebih baik serta mengambil tahu tentang perkara ini bagi mengelakkan diri daripada mengamalkan budaya-budaya barat seperti budaya hedonisme. Oleh itu, kita sebagai seorang Muslim juga hendaklah bersama-sama menghadapi cabaran dan dugaan yang mendatang agar diri kita tidak terjerumus dalam kancah kejahatan sekaligus berusaha untuk berubah menjadi insan yang lebih baik demi menjaga keharmonian agama kita. Berdasarkan kajian, dapat disimpulkan bahawa gender seringkali dijadikan sasaran merupakan salah satu cabaran masa kini. Wanita seringkali didiskriminasikan dan diperlakukan dengan tidak adil, tidak kira di dalam kehidupan harian maupun bidang pekerjaan. Dalam hal ini, dapat juga disimpulkan kaum wanita didiskriminasikan dalam berbagai bentuk dan akan menyebabkan kesan negatif kepada kaum wanita dalam kehidupan mereka. Untuk mengelakkan hal ini daripada terus berlaku, semua pihak hendaklah berganding bahu untuk memendung isu ini daripada berlarutan kepada lebih ramai wanita di luar sana. Seperti yang diketahui, diskriminasi bukan sahaja berlaku dalam agama Islam, malah ia juga berlaku dalam agama lain. Dalam sektor pekerjaan, majikan memainkan peranan penting dalam memastikan masalah diskriminasi yang berlaku di tempat kerja. Majikan juga perlulah bersikap adil dan sama rata kepada para pekerja. Pekerja wanita yang didiskriminasi di tempat kerja boleh melaporkan permasalahan ini kepada Jabatan Tenaga Kerja. Sangat penting bagi kaum wanita untuk mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai pekerja yang dilindungi di bawah Akta dan Perlembagaan Malaysia. Kajian seterusnya adalah langkah yang diambil untuk mengatasi cabaran tersebut, iaitu dengan memartabatkan wanita. Semua individu berhak mendapatkan hak masing-masing, begitu juga dengan wanita. Maka, kaum wanita juga perlulah diberi peluang untuk bersuara dan memajukan diri mereka. Sokongan yang sewajarnya juga perlulah diberikan. Kesimpulannya,
Diskriminasi terhadap wanita ini harus dibanteras agar kaum wanita bebas untuk menyertai sebarang aktiviti untuk kemajuan diri mereka tanpa berasa takut. Kesannya, martabat kaum wanita dapat diangkat lebih tinggi. Sesungguhnya, perbuatan diskriminasi terhadap wanita ini adalah salah dan tidak patut dilakukan. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah menjalankan tanggungjawab mereka dengan mencegah isu ini daripada terus berlaku di negara kita. Sekian, terima kasih. Saya, Fatina Jobeti Mat Sofri, mengenai rumusan yang dihasilkan daripada tajuk ini, saya dapat simpulkan bahawa dengan tajuk kajian yang saya lakukan ini, terdapat beberapa cabaran yang boleh saya rungkaikan untuk kita mempelajari dan mengetahui ideologi dalam situasi pada masa kini, iaitu kita dapat mengenal pasti cabaran dalam kehidupan Islam serta langkah untuk mengatasi cabaran tersebut. Seperti yang saya katakan sebelum ini, kita perlulah menjadikan pendidikan Islam sebagai asas pendidikan anak-anak muda. Jika kerajaan tidak menitik beratkan didikan agama Islam dalam pendidikan secara formal di seluruh institusi pendidikan, maka amat sukar bagi anak-anak muda untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih mendalam, dan atas penjelasan berikut, maka mudah bagi anak-anak muda kurang memahami agama dengan baik. Pandangan dari kajian ini juga, saya dapat simpulkan bahawa pengukuhan penghayatan agama memainkan peranan besar bagi mengharungi masalah cabaran yang diharungi oleh masyarakat Islam pada hari ini. Kejayaan sesuatu bangsa tidak bergantung pada ekonomi, sains dan teknologi semata-mata, tetapi perlulah merangkumi kekuatan penghayatan agama, moral, rohani dan mental yang menjadikan benteng kepada penularan masalah ini. Intihannya, Muslim haruslah berusaha menyebarkan ilmu agama kepada setiap lapisan masyarakat untuk masyarakat Islam berpegang teguh kepada agama supaya tidak mudah terpengaruh dengan hiburan-hiburan di dunia dan mencapai ummah yang berakhlak mulia. Dengan ini, saya akan mengulaskan tentang kesimpulan cabaran dalam kehidupan Muslim secara keseluruhan. Cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini adalah berbentuk serangan fizikal dan juga dalam bentuk pemikiran. Setelah mengenali cabaran yang dihadapi oleh Muslim pada hari ini, kita juga boleh mengenal pasti faktor yang menghalang umat Islam daripada bangkit semula. Pengambilan iktibar daripada pengajaran dari generasi lalu serta melihat ke hadapan dengan rancangan yang teratur, dapat kita hadapi cabaran tersebut dengan cekap supaya kita dapat mengurangkan masalah yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Al-Quran haruslah dijadikan pegangan hidup utama umat Islam kerana ia mengandungi pelbagai mukjizat yang mengandungi fakta dan haruslah dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menghadapi setiap cabaran dalam umat Islam pada hari ini dan pada hari yang akan datang. Islam juga perlu dijadikan pedoman dan sempadan untuk dipatuhi semua manusia dengan mengambil langkah untuk menangani cabaran dan rintangan demi memastikan agama Islam terus tegak. Umat Islam juga haruslah menunjukkan sifat contoh yang baik sesama sendiri untuk mencapai prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan seharian Muslim. Itu saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.